Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah hari ini kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Program Fellow Perdana merupakan satu rencana yang memberi pendedahan kepada anak muda dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, peserta bukan sahaja dapat mengenali susuk pimpinan dalam kerajaan Madani, malah diberi peluang untuk memahami dasar kerajaan serta menambah pengalaman. Satu rencana yang berikan pendedahan kepada anak-anak muda supaya dapat mengenali dan bukan saja sosok pimpinan tetapi lebih penting hala kerja, tradisi dan budaya di kerajaan, dalam kerajaan, serta pendedahan ini akan memberikan mereka ruang untuk lebih memahami dasar-dasar dan saya percaya akan dapat menimba pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting. Mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan program ini yang dipilih khas di kalangan anak-anak dengan prestasi yang baik dan cemerlang untuk mendapat pendedahan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk persiapan bagi pimpinan masa akan datang. Bagi edisi 2023, seramai 56 orang fellow telah dipilih dan akan memulakan tugas mulai hari ini sehingga 31 Disember 2023. 56 orang fellow perdana yang terpilih tahun ini telah melalui proses pemilihan teliti serta mengikuti sesi orientasi yang telah ditetapkan. Justru Menteri Belia dan Sukan selaku penyelaras program Hanayo berharap belia yang mengikuti program ini dapat memahami serta menyelami konsep Malaysia Madani dalam penugasan mereka. Fellow Perdana untuk kali ini kami telah serahkan kepada semua kementerian dan kali ini kita ada 56 Fellow Perdana yang telah melalui proses permohonan, interview, ujian psikometrik, temu duga dan orientasi. Okay? Dan kali ini setiap Fellow Perdana, kalau mereka adalah siswa akan dapat allowance bulanan 1,000, kalau mereka adalah graduan 2,000 dan mereka juga ada cuti dan semua tu. Lebih 1,800 permohonan diterima bagi program Fellow Perdana tahun ini dan tempoh penugasan Fellow adalah antara 3 hingga 6 bulan. Sementara itu, kecemerlangan program Fellow Perdana terbukti dengan melahirkan legasi pimpinan terbaik sejak pelaksanaannya. Kita cuba membaca lebih banyak lagi tentang dasar-dasar kerajaan. Saya rasa sebab itulah Fellow Perdana adalah satu inisiatif yang sangat baik daripada kerajaan sebab ini adalah satu sesi libat sama secara langsung belia dan negara dalam usaha untuk mengangkat suara belia sebab kita ada cadangan-cadangan dan idea-idea kita terhadap kerajaan yang kita nak bawa. Jadi selaku kami panggil komuniti ataupun batch yang mewakili Fellow Perdana pada tahun ini, kami menjanjikan perkara yang sama yang telah dijanjikan oleh senior-senior kami terdahulu, iaitu slogan berkhidmat demi negara, dan itulah yang akan kami laksanakan sepanjang tempoh kami bersama. Sempena sambutan ambang kemerdekaan, operasi perkhidmatan 10 stesen rel di bawah kendalian Rapid KL akan dilanjutkan sehingga pukul 2 pagi. Inisiatif itu ditawar bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Semua operasi rel merangkumi LRT, MRT dan monorail akan bermula seawal 4 pagi pada 31 Ogos sempena sambutan Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya. Perkhidmatan 50 buah bas perantara percuma dari stesen MRT Putrajaya Central ke dataran Putrajaya turut ditawarkan. Sejumlah 10,000 petak parkir disedia di stesen rel terpilih bagi memudahkan pengguna meletak kenderaan. Sesi libat urus bagi cadangan tambah baik Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA selesai. Cadangan penambahbaikan itu dijangka dibentang di Kabinet tahun ini. Dalam penambahbaikan SOSMA ini, bukan semuanya akan dibuat sekaligus. So, mungkin dalam beberapa peringkat. So, buat peringkat ini, ada dua shore yang utama. Two main proposals.
And then we will proceed accordingly later lah with the different stages. Kita ada sekarang melihat kepada beberapa aspek dalam SOSMA. Satu aspek adalah jamin, question of bail. So that itu adalah isu yang kami sedang looking into now. Kami telah pun menyelesaikan sesi-sesi libat urus dengan banyakkan stakeholder. Jadi buat sekarang kami akan membawa cadangan-cadangan kami lah kepada pihak atasan untuk dipertimbangkan dan langkah yang seterusnya lah. Dakwaan tular berlakunya kebocoran dan salah guna data rakyat dalam melaksanakan polisi skim insurans Hayat Selangor Insan adalah tidak benar. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga menafikan keuntungan daripada pelaksanaan polisi berkenaan telah digunakan bagi membiayai kempen pilihan raya lepas. Dan pihak pengendali sistem insan juga diminta memberikan kenyataan berhubung perkara itu dan menjelaskan proses pra-pendaftaran dilakukan untuk memudahkan polisi dilaksana tanpa perlu melakukan pendaftaran satu persatu. Dan buat masa ini pihaknya akan mengetatkan kawalan untuk tidak membenarkan semua pihak boleh mengakses kepada pra-pendaftaran polisi terbabit. Terus setia bersama kami dan selepas ini laporan cuaca serta lintas langsung Sabah dan juga Sarawak. Jom rakyat Malaysia, kongsikan idea-idea anda mengenai cadangan dan pandangan tentang Belanjawan 2024. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton, kembali bersama Met Malaysia untuk paparan cuaca pada petang ini. Jika dilihat melalui paparan imej gema radar semasa, tinjauan terkini menunjukkan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia dan di beberapa tempat di sekitar pantai timur iaitu di Kelantan dan serta di utara Semenanjung Malaysia melibatkan pedalaman Perak dan juga pedalaman Kedah. Dijangkakan ia akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kini lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak sejak dari pagi tadi dan juga di sekitar Miri, Limbang serta barat dan pedalaman negeri Sabah. Dijangkakan cuaca lembap ini akan terus berterusan dan akan mulai reda sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita lihat kepada paparan model numerika di jabatan kami yang menunjukkan ramalan pada malam nanti sehingga ke keesokan pagi. Hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai timur serta di utara Semenanjung Malaysia dan ia lebih fokus kepada negeri Kelantan, Terengganu dan pedalaman negeri Pahang menjelang 2 pagi nanti serta di sekitar perairan Sarawak, barat Sarawak dan juga pedalaman serta di sekitar pantai barat negeri Sabah. Menjelang jam 6 pagi hingga 8 pagi nanti dijangkakan cuaca hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar Selat Melaka, perairan Selat Melaka Utara khususnya dan juga di pedalaman negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di sekitar pesisiran pantai negeri Perak. Manakala di Sarawak pula lebih tertumpu di bahagian perairan Sarawak melibatkan bahagian barat Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Anda terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun ke laman sosial rasmi Met Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda itu. Hanya sekali ia boleh meragut. Perkembangan dari Sabah, Kerajaan Negeri akan memperhalusi prosedur tertentu sebelum sambutan Hari Sabah digazetkan. Jadi laporannya terus saja bersama Anissa Daulus di Kota Kinabalu. Silakan Anissa. Baik, Miza. Kerajaan Negeri akan memperhalusi prosedur tertentu sebelum sambutan Hari Sabah digazetkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan bagaimanapun menjelaskan sambutan berkenaan yang akan diraih pada 31 Ogos setiap tahun akan dimulakan di Tambunan 31 Ogos ini. Tidak perlu, but it's just a formality. Dan I check on the record that Hari Sabah is already declared a holiday from the beginning, 60 years ago. So it's just a matter of formality to put it on record. If it is not already gazetted, we'll make sure first, then we gazette it lah. Datuk Dr. Jeffrey menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu ketika ditanya sama ada sambutan Hari Sabah akan diwartakan. Pada masa sama, Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau mengajak rakyat Sabah sama-sama memeriahkan sambutan berkenaan. Baru-baru ini, Kabinet Negeri memutuskan untuk mengadakan sambutan Hari Sabah bagi memperingati Sabah Merdeka 60 tahun lalu. Jabatan Perhutanan Sabah sedang merangka Pelan Induk Hutan 25 tahun sebagai panduan merintis hala tuju dan pengurusan sumber hutan jangka panjang. Ia selaras dasar Hutan Sabah 2018 yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada hutan simpan tetapi seluruh kawasan hutan di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, sejak 1997, Jabatan Perhutanan Negeri telah melaksana pelbagai langkah proaktif termasuk mewujudkan konsep pengurusan hutan lestari untuk melindungi hutan negeri. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Sabah Heart of Borneo HOB di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Menurut Datuk Haji G, usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan sosio-ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar melalui rasionalisasi penggunaan tanah perlu dilaksana berterusan sebagai alternatif penjanaan pendapatan baharu dan mampan untuk Sabah. Ini termasuk menerokai pelbagai inisiatif yang boleh menyokong program pemeliharaan hutan melalui penjanaan pendapatan bukan berasaskan kayu. Dalam pada itu, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri sentiasa komited terhadap usaha pemeliharaan alam semula jadi melalui pewujudan kawasan perlindungan selaras objektif HOB. Sejak pengisytiharan inisiatif HOB pada 2007, Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Perhutanan Sabah telah mencapai banyak kemajuan dalam program pemeliharaan melalui beberapa perjanjian persefahaman MOU. Ketua Menteri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atas sokongan terhadap inisiatif HOB dengan menyalurkan kira-kira RM48 juta sejak 2009. Manakala sejumlah RM13 juta lagi dijanjikan untuk inisiatif berkenaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP merangka beberapa polisi termasuk dasar lanskap negeri Sabah. Ia bagi memastikan pembangunan lanskap negeri yang berkualiti, berdaya huni dan teratur dengan sentuhan seni bina tersendiri sekaligus meningkatkan kelestarian hijau. Kita disarankan untuk mengurangkan impak kejadian perubahan iklim ni yang akan boleh memudaratkan kita dari segi kemusnahan awam dan juga dari segi ekonomi. Datuk Dr. Joakim yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian kepada media selepas merasmikan bengkel resolusi air hijau, tindakan bersepadu PBT dan masyarakat di Zon 2, Majlis Daerah Keningau, Majlis Daerah Tambunan, Majlis Daerah Tenom dan Majlis Daerah Nambawan di Keningau.
Katanya turut dirangka inisiatif KKTP ke arah masyarakat rendah karbon untuk membiasakan masyarakat mengamalkan budaya rendah karbon. Datuk Dr. Joakim menjelaskan setiap pembangunan yang diluluskan mensyaratkan pemaju perumahan menyediakan minimum 10% kawasan lapang berkeluasan 0.4 hektar sebagai ruang rekreasi awam. Selain itu, pelaksanaan Indeks Bangunan Hijau GBI perlu diterapkan dalam reka bentuk binaan mengikut konsep kelestarian di mana tenaga, air dan bahan digunakan dengan cekap. Ia turut merangkumi penyediaan sistem rangkaian pejalan kaki dan berbasikal, sistem jalan raya dan pengangkutan yang berkonsepkan hijau. Konsep hijau tersebut merangkumi pendigitalan lestari dan komponen hijau dalam penggunaan sistem lampu solar, sistem penuaian air hujan, material yang telap air, pemakaian 5R iaitu membendung, mengurangkan, kitar semula dan pemulihan. Bengkel ini merupakan kesinambungan program Festival Air Hijau KKTP, inisiatif Hijau KKTP Aspirasi Sabah Maju Jaya yang dilaksana 15 Julai lalu. Sementara itu, Kerajaan Negeri sedang mengkaji penstrukturan semula gaji dan allowance Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri KAN, Wakil Ketua Anak Negeri WKAN, Ketua Kampung dan Kapitan serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK sejajar peranan dan tanggungjawab yang semakin mencabar. Kajian itu dilaksana Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata gaji dan allowance mereka juga wajar ditambah baik seiring pelaksanaan gaji minimum yang dilaksana di seluruh negara. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izinnya saya yakin keprihatinan dan kebijaksanaan yang bawa Ketua Menteri kita, saya ingat dia akan pertimbangkan secepat yang mungkin, insyaAllah. Datuk Isnin ditemui RTM selepas Majlis Penutupan Kursus Transformasi Ketua Kampung Siri 7 2023 Dun Labuk di Beluran. Beliau berharap kursus ini memberi ilmu yang bermanfaat kepada para peserta agar berupaya melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Seramai 23 ketua kampung dan 5 wakil ketua anak negeri menyertai kursus hari ini yang dikendalikan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Datuk Martin Idang selaku penceramah jemputan. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjadi tuan rumah Karnival Minggu Sains Negara peringkat negeri yang akan bermula esok. Karnival 3 hari itu antara lain bertujuan memberi peluang kepada penggerak dan pengamal sains, teknologi dan inovasi STI tempatan mengetengahkan kepakaran masing-masing kepada umum. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Joseph Kur berkata karnival itu akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Selain pameran, turut berlangsung pelancaran Malaysia Techlimpics. Pada tahun yang lalu, Malaysia Techlimpics telah memasuki Malaysia World Book of Records di mana kita telah mencatat penyertaan yang paling besar untuk pertandingan sebanyak 1.03 juta. Daripada Sabah pula kita telah mendapat 300 lebih penyertaan pada tahun lalu. Datuk Atta memberitahu pemberita selepas menyempurnakan program Santai Bersama Media Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata program Kembara Sains Borneo siri pertama juga sudah dilancarkan di Kota Marudu akan diteruskan ke daerah Pitas dan Kudat. Program siri kedua pula akan diadakan bulan depan melibatkan Kimanis dan Papar sehingga bahagian pedalaman atas Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan memberi insentif kepada atlet yang berjaya memenangi pingat dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Pengarahnya Raisin Saidin berkata insentif tersebut sebagai pembakar semangat 631 atlet negeri yang akan berjuang dalam tamasya berkenaan. Emas secara individu kita akan memberikan insentif sebanyak RM300 dan bagi perak individu pula RM200 dan gangsa RM100. Bagi acara berkumpulan juga kita akan memberikan insentif RM350 bagi emas, RM250 bagi gangsa dan RM150 di tempat yang ketiga lah. Raisin berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan bendera dan amanat mengarah kepada kontingen MSSS ke kejohanan MSSM 2023 di Kota Kinabalu.
Beliau menambah atlet yang berjaya memecah rekod individu dan berkumpulan juga akan mendapat insentif masing-masing RM200 dan RM500. Menurut Raisin, kontingen Sabah menyasarkan tempat ketiga keseluruhan tahun ini dengan acara olahraga dan badminton menjadi sandaran utama. Sebanyak 24 acara dipertandingkan dalam MSSM 2023, antaranya bola keranjang, bola sepak, kriket, rugby, sepak takraw dan memanah. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Lebih banyak perkembangan kembali bersama Miza Irsni. Silakan, Miza. Baik, terima kasih Anisya. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus hari ini, Sarawak terus teroka peluang dan potensi tenaga hijau menerusi pengurusan sisa pepejal. Perinciannya langsung saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan, V. Ya, terima kasih Miza. Sarawak akan terus menjalinkan kolaborasi dengan Sweden dalam membangunkan tenaga hijau, khususnya pengurusan sisa buangan kepada tenaga WTE. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, perkongsian kepakaran dengan Sweden yang sudah maju dalam bidang WTE amat signifikan dalam usaha mencari penyelesaian kepada sistem pelupusan sampah buangan yang lebih mampan di Sarawak untuk menghasilkan tenaga hijau. Menurut beliau, menerusi dasar pengurusan sisa pepejal yang cekap, Sweden terbukti berjaya menjana tenaga daripada sisa pepejal berbanding negara-negara Eropah lain. Jelasnya, beliau amat tertarik dengan industri WTE dan sekarang merupakan masa yang sesuai bagi kerajaan negeri mengambil langkah memantapkan lagi sistem pengurusan sisa pepejal bagi memastikan kesejahteraan rakyat pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan kerajaan Sarawak ke agensi tenaga Sweden dalam siri lawatan kerja ke Sweden. Dalam perkembangan lain, Premier juga tertarik dengan sistem grid elektrik rentas sempadan di Sweden yang mengeksport tenaga ke negara-negara jiran seperti Denmark, Norway, Finland, Jerman, Lithuania dan Poland. Katanya, Sarawak juga memiliki potensi keupayaan yang sama dengan Sweden dengan mengeksport tenaga elektrik ke negara jiran seperti ke Kalimantan, Indonesia. Delegasi Sarawak turut mengadakan pertemuan dengan Hitachi Energy yang merupakan syarikat utama dalam sektor utiliti, industri dan infrastruktur di negara Baltik tersebut dengan rangkaian perkhidmatan di seluruh dunia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia memandang serius aspek tadbir urus melibatkan kegagalan pematuhan Seksyen 60 dan Seksyen 39 Akta Koperasi 1993 oleh Koperasi. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Senator Saraswati Kandasamy berkata, ini kerana kegagalan mematuhi seksyen berkenaan akan menyebabkan koperasi hilang kelayakan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan pinjaman tabung modal pusingan dan bantuan geran. Setakat Disember 2022, 40% daripada lebih kurang 9,000 koperasi yang layak diaudit gagal mematuhi Seksyen 60 tersebut yang menuntut penyediaan penyata kewangan bagi tujuan pengauditan. Manakala Seksyen 39 wajibkan koperasi mengadakan mesyuarat agung. Kebanyakan koperasi ini menghadapi masalah ini setelah COVID. Sebab dalam tempoh masa itu koperasi tidak dapat menyediakan akaun ataupun perniagaan koperasi merosot. Ada pelbagai sebab mereka tidak dapat menyediakan akaun mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi ini menjadi berterusan bagi tahun-tahun berikutnya. Timbalan Menteri itu ditemui selepas perasmian Taklimat GP23 Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi Pindaan 2020 Negeri Sarawak 2023 di Kuching. Jelasnya SKM mengambil inisiatif bukan untuk menghukum tetapi memberi galakan dan bantuan kepada koperasi kecil dan mikro dalam penyediaan penyata akaun agar boleh diaudit dan seterusnya memulihkan koperasi menjadi koperasi yang aktif. Dalam pada itu, Naib Pengerusi Eksekutif
Eksekutif Operasi dan Kawal Selia SKM Siti Azlin Ahmad Dauta dalam ucapannya berkata taklimat tersebut memberi fokus kepada penyertaan penyata kewangan yang seragam dan memenuhi standard dan piawaian sistem perakunan yang diguna pakai di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Saraswati memberitahu permasalahan yang membelenggu komuniti India meliputi bidang pendidikan dan ekonomi telah diangkat untuk pertimbangan Kerajaan Persekutuan. Ini bagi perbincangan dan mencari penyelesaian menyeluruh merangkumi semua komuniti tersebut di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai permohonan dari komuniti India di Sarawak semasa pertemuan terdahulu dengan komuniti tersebut dan menambah permohonan serupa telah disuarakan komuniti India di Semenanjung. Katanya isu pendidikan dan ekonomi merupakan masalah utama yang membelenggu komuniti India. Justru penyelesaian holistik perlu dicapai untuk komuniti India seluruh negara. Beliau menambah satu forum kebangsaan untuk Koperasi India akan diadakan sebagai venue dialog bagi cadangan dan penyelesaian konkret untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Sebanyak 4 program akan diadakan bersempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Mukah pada 30 dan 31 Ogos ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang juga Menteri bertanggungjawab terhadap sambutan tersebut berkata ia melibatkan program Ambang Merdeka, Unity Ride and Walk, Majlis Perhimpunan dan sesi tekad perpaduan penuhi harapan. Katanya program Ambang Merdeka akan diadakan di Dataran Pehen Setiaraja bermula pukul 8 malam pada 30 Ogos. Pada 31 Ogos, sambutan akan dimulakan dengan Unity Ride and Walk di lokasi yang sama bermula pada pukul 7 pagi dan dirasmikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Ini diikuti Majlis Perhimpunan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 bertempat di Dewan Serbaguna Politeknik Mukah bermula pukul 10 pagi. Majlis perhimpunan tersebut akan dirasmikan oleh pemangku yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar dan isteri Dato' Fatimah Muhammad Iskandar. Dato' Patinggi Abang Johari juga akan menyampaikan amanat pada majlis berkenaan. Pada sebelah petang, sesi tekad perpaduan penuhi harapan akan dihadiri oleh beliau sendiri dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di Dewan Serbaguna Sentex. Datuk Seri Fatimah bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia di Astana Negeri Petra Jaya Kuching pagi tadi. Kunjungan hormat hampir sejam tersebut bagi menjemput pemangku yang di-Pertuan Negeri dan isteri menghadiri Majlis Perhimpunan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 2 projek pembinaan loji rawatan air yang baharu di bahagian Kapit iaitu satu di Song dan satu lagi di Pekan Kapit. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata projek itu bertujuan meningkatkan kapasiti pemprosesan air bersih terawat bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Jelasnya menerusi cadangan projek loji rawatan air di Pekan Kapit, kapasiti pemprosesan air akan ditingkatkan dari 28.5 juta liter sehari MLD kepada 50 MLD. Ia melibatkan kos RM200 juta yang merangkumi pembinaan stesen pengambilan air mentah, kolam takungan, stesen pam penggalak dan saluran paip. Cadangan projek loji rawatan air di Song pula melibatkan dana RM80 juta apabila ia siap dilaksanakan kelak, ia mampu memproses 20 MLD air bersih berbanding 4 MLD ketika ini. Di bahagian Kapit sekarang kita ada permintaannya ialah 31.25 MLD. Itu the current demand lah. Jadi kita menganggarkan bahawa untuk jangka panjang ianya akan terus meningkat dari semasa ke semasa sesuai dengan pertambahan rumah, pertambahan penduduk di kawasan ini.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas taklimat mengenai projek pembangunan utiliti dan telekomunikasi bahagian Kapit bertempat di Pejabat Daerah Kapit. Mengenai kedua-dua projek itu, Jabatan Tanah dan Survey akan mengenal pasti tapak baharu yang sesuai. Datuk Julahi kemudiannya berkesempatan melakukan lawatan ke Pusat Ekonomi Digital Song sebelum merasmikan projek bekalan elektrik luar bandar di Rumah Saminggat Anak Singki di Ulu Lajan Song. Polis Kuching telah menerima sebanyak 8 laporan palsu dari Januari hingga Ogos tahun ini yang dibuat bagi mengaburi masalah kewangan dan hutang. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan ini merupakan peningkatan 100% berbanding 4 kes yang diterima bagi tempoh sama tahun lepas. Dalam pada itu, pada 9 hingga 21 Ogos lepas, sebanyak 3 laporan telah dibuat individu tempatan berusia lingkungan 31 hingga 34 tahun yang mendakwa menjadi mangsa kes samun, curi kenderaan dan curi wang tunai dalam kenderaan. Siasatan mendapati laporan ketiga-tiga individu tersebut adalah palsu. Kesemua kes telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan pertuduhan telah dibuat di mahkamah di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Menurut ACP Asmon, tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang membuat laporan palsu kerana perbuatan tersebut turut memberi gambaran negatif berlakunya jenayah di daerah Kuching. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Silakan Miza. Baik, terima kasih Vanessa. Saksikan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran. Peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur Bermula 19 hingga 24 Ogos 2023, 8.45 malam. hanya di TV1. Kitab Al-Quran. Kementerian Komunikasi dan Digital menyeru semua pihak termasuk pihak swasta memperbanyakkan program Kibar Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia dan usaha itu penting ke arah menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Memang saya meralu-alukan bahawa pihak swasta jugalah bolehlah bantu kita kalau bukan edaran jalur gemilang tetapi sekurang-kurangnya boleh pasang jalur gemilang di tempat kerja, tempat swasta dan sebagainya supaya kita rakyat Malaysia bolehlah mula rasai bahawa suasana kita untuklah menyambut Hari Kebangsaan tahun 2023 ini. Beliau berkata demikian pada program pengedaran jalur gemilang di KL Central. Lebih 600 jalur gemilang diagihkan kepada penumpang ETS, Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan LRT Laluan Kelana Jaya. Usaha bagi menyemarakkan suasana sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 perlu dipergiat dan ini sekaligus menyuburkan lagi semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Pada pendapat saya sebagai rakyat Malaysia, memang patut kempen ini diadakan kalau boleh setiap tahun tu lebih awal sebab rata-rata kita tengok di luar macam kempen kibaran jalur gemilang ni sangat kurang dan kita boleh tengok certain tempat je yang ada jalur gemilang. So dengan tindakan hari ini pengedaran jalur gemilang menyebabkan kami orang biasa pun dapat semaikan rasa kecintaan untuk kebarkan jalur gemilang. Saya semarak sebab apa? Saya dalam kandung arwah mak, babah polis, PDRM masa kemerdekaan zaman almarhum Tengku Abdul Rahman. Jadi saya dalam kandungan mak. Abang saya dah 57, saya 58 dalam perut. Itulah merdeka tu, semarak. So kata, ada bendera tu saya minta. Dapatlah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak.
saya sebagai rakyat Malaysia sangat teruja setiap kali ada program seperti ini. Sebab saya rasa kita kan dengan cabaran-cabaran media sosial sekarang yang banyak divert kita kepada anasir-anasir yang tak sepatutnya. Jadi waktu-waktu ataupun program seperti ini kita rasa meriah and kita rasa look ini negara kita, so kita has to be patriotic, bersama-sama meraihkan, and then sentiasa ingatlah ini tumpah darah negaraku, tanah tumpah airku. Aspek kualiti dan prestasi pusat-pusat pengajian tahfiz sebagai institusi melahirkan ahli-ahli Al-Quran perlu dijaga sebaiknya tanpa kompromi. Aspek mutu pendidikan, keselamatan bangunan sekolah dan kelayakan guru-guru antara yang perlu diberi perhatian. Pada tahun ini, alhamdulillah kerajaan telah meluluskan sebanyak 150 juta ringgit untuk penambahbaikan dan juga penyelenggaraan institusi pendidikan Islam di Malaysia, termasuk institusi tahfiz. Kita tidak mahu keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi tahfiz hilang kerana kita mengabaikan aspek-aspek penting dari segi pembelajaran, dari segi kualiti dalam mutu pendidikan, termasuk juga pengurusan institusi-institusi tahfiz ini. Dianggarkan terdapat lebih daripada 1,200 pusat tahfiz berdaftar telah wujud sehingga hari ini dengan bilangan pelajar seramai 90,000 orang dalam satu masa. Seterusnya untuk perkembangan dari negeri Selangor langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Miza. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini mengumumkan senarai 11 portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk 5 tahun akan datang. Selain berperanan sebagai Menteri Besar, beliau turut memegang portfolio pembangunan tanah dan sumber alam serta keuangan dan tindakan ekonomi. Adun Sungai Tua itu juga memegang portfolio pemodenan pentadbiran dan digitalisasi kerajaan, komunikasi strategik serta pendidikan dan pembangunan modal insan. Dalam pada itu, 3 adun dilantik semula ke jawatan itu iaitu Eng Zihan sebagai Esko Pelaburan dan Perdagangan dan Mobiliti, Insinyur Izham Hashim Esko Infrastruktur dan Pertanian dan Burhan Amansyah sebagai Esko Perumahan dan Kebudayaan. 7 muka baru termasuk bekas Speaker Eng Sulim dilantik sebagai Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan, Datuk Rizam Ismail Esko Kemajuan Desa dan Perpaduan dan Jamaliah Jamaluddin Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar. 4 yang lain, Adun Kota Anggrek Muhammad Najwan Halimi sebagai Esko Belia Sukan dan Keusahawanan, Adun Banting V. Paparaidu sebagai Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, Adun Seri Setia Dr. Muhammad Fahmi Engah sebagai Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi, manakala Adun Taman Templar Amfa Aisyari dilantik Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat. Premis perniagaan bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman di Sepang diingatkan supaya tidak mengibarkan jalur gemilang yang lusuh atau koyak sempena bulan kebangsaan ini. Tindakan itu dilihat seperti tidak menghormati jalur gemilang yang menjadi kebanggaan negara. Semua pihak disaran menukar jalur gemilang sekiranya ia lusuh atau rosak bagi menunjukkan semangat patriotik. Menyerulah kepada semua masyarakat khususnya yang berada di daerah Sepang kepada pemilik-pemilik premis agar dapat memasang bendera kebangsaan kita, bendera Malaysia, jalur gemilang di premis masing-masing, dan kita mohon jugalah supaya bendera kita biarlah kita pasang yang cantik, yang baru, yang nampak gah. Jadi kepada mereka yang telah lama tak turunkan bendera, yang telah lama yang telah lusuh, harap dapatlah gantikan dengan bendera yang baru supaya dapat kita sambut hari kebangsaan kita, hari kebanggaan negara kita dengan ceria, dengan menunjukkan semangat kecintaan kita kepada negara. Beliau berkata demikian di Pantai Kelanang, Sepang.
Lebih 5,000 individu hadir ke Majlis Agama Islam MAIS bagi mendapatkan khidmat nasihat berhubung pengurusan harta pusaka menggunakan sistem faraid. Ini termasuk kehadiran dari luar Selangor dan jumlah itu meningkat dari semasa ke semasa selepas pelaksanaan bulan faraid sejak 3 tahun lalu. Dari segi rujukan, yang pertama adalah berkaitan dengan rujukan orang ramai ke Majlis Agama Selangor itu memang sangat tinggi. Boleh dikatakan setiap hari lebih daripada 20 pelanggan kita yang datang ke pejabat, itu di ibu pejabat, tidak termasuk di daerah. Sebab kita ada juga pegawai-pegawai kita yang berada di Baitul Mal daerah yang juga masyarakat yang berdekatan boleh pergi ke pejabat Islam daerah untuk rujuk di Baitul Mal daerah untuk mendapatkan maklumat. Jadi saya kira pada masa ini lebih daripada 5,000 orang telah pun merujuk ke MAIS untuk mendapatkan panduan bagaimana untuk membahagikan harta-harta pusaka. Dan sebenarnya bukan itu saja, kita bukan saja menerima daripada dalam negeri Selangor, bahkan daripada luar Selangor pun ada datang juga. Setakat ini lebih 3,000 surat wasiat dan 2,500 dokumen hibah telah dikendalikan MAIS sejak 2006. Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nur Rashikin berkenan berangkat ke program Potong Royong. Program merupakan kempen pemandulan kucing dan anjing dianjur Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA Selangor bersama Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia UPM dengan kerjasama Majlis Pembandaran Kelang. Baginda meluangkan masa 45 minit dengan mengunjungi pameran seperti pemeriksaan kesihatan kucing, pendidikan penjagaan kucing, kepentingan pemandulan kucing serta vaksinasi. Program merupakan salah satu inisiatif memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung kepentingan pemandulan kucing dan menyayangi haiwan peliharaan. Program yang berlangsung di Meru, Kelang itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini turut melibatkan doktor veterina bertauliah serta pelajar Doktor Perubatan Veterina UPM. Bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dalam kalangan belia, program advokasi keselamatan jalan raya daerah Petaling dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Utama Damansara 2 Petaling Jaya. Program anjuran pejabat daerah dan tanah Petaling sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 itu melibatkan 50 pelajar terpilih menerusi pertukaran topi keledar. Taklimat keselamatan jalan raya, pameran dan demonstrasi penunggangan selamat turut diadakan. Kita telah mengadakan program advokasi keselamatan jalan raya yang memang kita fokuskan khusus untuk pelajar-pelajar sekolah. Sebab kita tahu kebanyakan kes-kes kemalangan yang berlaku sekarang ni melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi kita mengambil orang kata langkah awal untuk kita turun ke padang, kita berjumpa dengan pelajar-pelajar untuk kita memberi pendedahan kepada mereka tentang pemanduan atau penunggangan motor secara selamat dan berhemah lah. Program advokasi keselamatan jalan raya ini diharap dapat dilaksana secara berterusan di semua peringkat termasuk peringkat sekolah. Sekian saja berita dari RTM Selangor, kembali kepada Miza. Baik, terima kasih Sam. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. 5 prinsip terkandung dalam rukun negara wajar diperkasakan bermula dari peringkat sekolah dan ia bagi memperkukuh usaha memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Menurut Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah, walaupun kelab rukun negara akan diperluas di setiap sekolah, namun penglibatan semua pihak penting bagi menyemai jati diri serta semangat cintakan negara. Kita mahu
sekolah ini sebagai ejen kepada perpaduan dan juga memastikan kesinambungan proses demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Dan sekolahlah elemen yang cukup penting bagi memastikan kemenjadian dan juga keberkesanan rukun negara itu berdaya dipraktikkan oleh anak-anak murid. Pada saya, pendedahan awal perlu diberikan kepada waktu sekolah lah, kepada budak-budak. So dari diorang kecil, diorang tahu apa maksud sebenar. Okey, selain pada itu, social media juga kita boleh guna sebagai platform. Contohnya sekarang budak-budak suka tengok TikTok. Bukan budak saja, even orang yang berusia. Kita boleh juga siarkan je barisan atas yang ada tulis dekat rukun negara tu, apa benda yang cita-cita yang kita nak cuba capai tu. Selama ni kita cuma nampak yang bawah aja, percayaan pada Tuhan segala macam kan. Tapi kita tak tahu pun apa benda yang ada, apa cita-cita utama negara kita bila bercakap tentang rukun negara. Hanya berpandukan ayat beberapa ayat di bawah sahaja, tapi kita tak pernah diajar perkataan awal rukun negara tu. Jadi bagi pendapat saya, kita kena bermulalah daripada generasi sekarang, iaitu bagi diorang mengenali apa itu maksud rukun negara. Seorang peniaga di Batu Kurau Perak bakal dikenakan tindakan undang-undang selepas dipercayai menjual gula dan minyak masak tanpa lesen. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, ia selepas premis sepasukan pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN Cawangan Taiping pagi semalam. Pemeriksaan lanjut mendapati peniaga berkenaan gagal mengemukakan sebarang lesen atau kebenaran bertulis yang dikeluarkan oleh Pengawal Bekalan Malaysia berkaitan urus niaga barang kawalan. KPDN kemudian bertindak menyita 5,414 kg gula, 343 kg minyak masak paket dan botol dengan jumlah sitaan RM18,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekolah Menengah Kebangsaan Pekulajaya Tikam Batu Sungai Petani mewakili Kedah dalam sketsa Rukun Negara 2023 peringkat kebangsaan dan menerusi mesej memahami prinsip rukun negara dengan mendekati budaya masyarakat tempatan. Persembahan sekolah berkenaan menewaskan 5 pencabar lain. Ketua Kumpulan SMK Pekulajaya Muhammad Amar Kusairi Abdullah berkata, kejayaan tersebut dianggap berbaloi selepas hampir sebulan berlatih. Betul, rukun negara ni dia banyak cerita pasal adab, sopan apa semua. Tu tentang cara kita, cara cakap lah apa semua. Rasa bangga sikit lah sebab boleh bangga mak ayah, cikgu-cikgu apa semua. Lepas tu kalau berbaloi titik belum ni. Naib Johan sketsa diraih Sekolah Menengah Kebangsaan Yan. Saya rasa mesej tu semua tersampai dekat saya. Walaupun saya dapat berdua, saya rasa bersyukur sangat dengan apa yang usaha kami. Kami rasa bersyukur sangat. Saya tak expect pun nak dapat mulia ni. Tapi dapat mulia ni rezeki, alhamdulillah. Pertandingan akhir akan diadakan di Pahang bulan depan. Beralih ke saingan Liga Super 2023, jaringan lewat Moses Arteda membantu Kedah Darul Aman KDAFC meraih kemenangan menewaskan Penang FC 2-1 di Stadium Bandaraya malam tadi. Dalam aksi tersebut, skuad Sang Kenari bermula agresif dengan menguji kubu pasukan tuan rumah sebelum berjaya melalui seawal minit ke-7 menerusi jaringan Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam. Tersentak jaringan itu, skuad Harimau Kumbang menggandakan usaha dan berjaya meraih gol penyamaan pada minit ke-31 menerusi penyerang import dari Lubnan, Soni Saad. Ketika permainan hampir berakhir dengan keputusan seri, pemain tengah dari Nigeria ATD berjaya meledak gol pada masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan KDAFC yang berada di tangga ketiga dengan 43 mata selepas 20 perlawanan merapatkan jurang dengan pasukan di tangga kedua Selangor FC yang berkelebihan 3 mata selepas 21 perlawanan. Dalam pada itu, bagi pengendali KDAFC Muhammad Nafuzi Muhammad Zain, keserasian antara pemain membantu pasukan meraih kemenangan pada aksi tersebut. Jelas beliau, kemenangan itu amat penting untuk KDAFC untuk mengukuhkan kedudukan dalam saingan Liga Super. Yelah, bagi
saya ialah saya rasa kelima kemenangan adalah usaha effort daripada player lah. Dan kita tengok player mungkin lagi lama, lagi faham, lagi serasi. Kita tengok dan kemenangan ni penting sebab kita sekarang ni untuk terus bersaing, berada di atas, kita tidak boleh kecil mata. Yang kita tengok tim-tim di atas kita, di bawah kita selalu mendapat mata. Jadi kita kena macam mana pun kita kena menang lah. Polis sedang mengesan seorang warga emas yang dilaporkan hilang di Raub Pahang. Tan Mei Chayan, 61 tahun, dikatakan gagal dihubungi melalui panggilan telefon sejak 18 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syaril Abdul Rahman dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan daripada cucu Tan Meng Chai iaitu Lim Zikit pada pukul 4.30 petang hari yang sama. Kali terakhir pengadu melihat datuknya di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ruan pada 24 Julai pukul 7.30 pagi. Manakala kali terakhir dilihat aktif di aplikasi WhatsApp pada 27 Julai lalu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi bilik gerakan di Ibu Pejabat Daerah Raub di nombor tertera. Seramai 400,000 pengunjung disasarkan hadir ke Pesta Buku Pahang 2023 di Dewan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Program yang berlangsung bermula 21 hingga 27 Ogos ini melibatkan sebanyak 59 pempamer. Esko Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabara Saidan berharap pesta buku seperti ini akan menjadi acara tahunan bagi meningkatkan budaya membaca dalam kalangan rakyat di negeri itu. Ya, mengalu-alukan dan kita ada pemamer seramai 59 orang. Itu penyertaan yang sangat menggalakkan lah. Dan bila kita tanya tadi tentang ke pengunjung, keadaan pengunjung dan juga pembelian buku-buku, alhamdulillah amat menggalakkan. Setakat semalam, seramai 5,000 pengunjung telah direkodkan hadir ke pesta buku tersebut. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meningkatkan pelbagai aspek promosi bagi menarik golongan belia menyertai program latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata setakat ini silibus dan program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan TVET ini sentiasa di peringkat sesuai dengan kehendak pasaran. Memang kita boleh lihat memang sekarang pun kalau dulu orang hanya melihat kepada penyajian makanan, hospitality, otomotif dan sebagainya, tapi sekarang pun kita boleh nampak kursus-kursus seperti multimedia yang berkait dengan teknologi terkini, itu semua dah ditawarkan. Kalau di Kuala Perlis, teknologi marine ditawarkan. Jadi perkembangan dari segi silibus dan program itu kita boleh nampak mengikut keperluan bukan sahaja industri tapi juga keperluan perkembangan teknologi semasa. Sementara itu, pengarah kolej berkenaan yakin pelajarnya dibekalkan kepakaran dan kemahiran teknikal yang diperlukan. Kecemerlangan anak-anak sebenarnya mereka memperoleh kejayaan, mereka mendapat sijil Vocational Malaysia. Mereka juga akan sekiranya selesai dengan 4 tahun setengah untuk diploma itu, mereka akan dianugerahkan dengan diploma Vocational Malaysia dan dalam masa yang sama mereka juga akan mendapat SKM tahap 3. Jadi apabila keluar daripada kolej, kita memastikan anak-anak ini bukan sahaja mempunyai sijil tetapi kita nak anak-anak kita mempunyai skill, kemahiran, kepakaran yang tidak dapat dipertikaikanlah. Lebih 100,000 belia disasarkan menyertai program Sekolah Rukun Negara sehingga hujung tahun ini. Sasaran tersebut meningkat berbanding 60,000 sebelum ini susulan sasaran awal dapat dicapai menerusi pendekatan secara bersemuka dan digital termasuk menerusi platform media sosial. Program bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman golongan belia mengenai sistem demokrasi dan semangat patriotik. Kami di peringkat rakan muda, di peringkat KBS, Sekolah Rukun Negara ini adalah kepentingan untuk mengisi
pengetahuan dalam kalangan golongan muda. Setakat sekarang kita dah capai lebih kurang 30,000 peserta daripada seluruh lebih kurang seluruh terutama sekali negeri-negeri yang berhadapan dengan pilihan raya negeri. Kerana kita rasa khusus untuk kita pastikan kita dapat catch up di situ. Kemudian kita kembangkan juga di beberapa negeri lain termasuk lepas ini di Melaka, Johor dan Sabah Sarawak. Program inisiatif KBS menerusi rakan muda itu dilaksanakan melalui 3 fasa yang boleh disertai belia secara sukarela. Terima ancaman bom dan insiden kebakaran bangunan, itu senario simulasi latihan kecemasan di Jabatan Penyiaran Labuan. Harry J. ada laporannya. Menurut Komando Operasi Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan, DSP Fauzi Abdul Kadir, ia latihan menangani krisis dan tindak balas menghadapi situasi luar jangka. ATM menjadi salah satu sasaran penting adalah kerana dia adalah pusat untuk penyebaran maklumat. Jika ATM menjadi sasaran, akan menjadi masalah kepada komunikasi dan maklumat mudah diceroboh oleh anasir-anasir luar. Latihan turut melibatkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO dan Perbadanan Labuan. Kita nak memberi kesedaran kepada kita punya staf lah, dan insya-Allah kita akan juga selepas ini kita akan ada hasil postmortem dan kita akan ada juga memesyuarat dengan kaki tangan untuk kita juga maklumkan penambahbaikan hasil simulasi ini dan untuk kesiapsiagaan mereka pastinya di lapangan. Simulasi dan latihan kecemasan ini bukan sahaja menguji penerasan pengurusan, namun pada masa sama melaluinya mengukuh keyakinan terhadap agensi berkuasa dalam menjaga kesejahteraan, keselamatan serta mempertahan kedaulatan negara. Secara keseluruhan, program ini berjalan dengan jayanya mencapai matlamat tersebut. Harjajak RTM. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.